صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الصبح بدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi lin-nisan min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu al-muka amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya alim 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna ya alim khalliqna bi khuluqil ilmi wa haqiqna bi haqaiqil ilmi amma ba'. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayah taufiknya dapatlah sama-sama kita sekali lagi bertemu untuk pengajian akidah pada kitab Aqidatul Awam pada membahaskan matan yang seterusnya iaitu wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk ke siri yang ke-14 dalam perbahasan matan Aqidatul Awam. Mudah-mudahan Allah bagi sedikit sebanyaklah kefahaman kepada kita yang dengannya kita jadikan sebagai benteng untuk kita, benteng dan perisai untuk kita menyangga ataupun untuk kita menjaga akidah kita selaku orang yang mengikut kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah. Jadi kita baca sedikit matan dia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa anwarihi wa barakatihi fid darini amin. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Jadi kita dalam perbahasan sekarang ni, dalam perbahasan sifat harus bagi Rasul, sifat yang harus bagi Rasul. Okey. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wajaizud, dan boleh bagi hak mereka, itu hak para rasul dan para nabi, min aradi, iaitu memiliki sifat-sifat bi ghairi naqsin, sifat-sifat kemanusiaan, bi ghairi naqsin, yang mana sifat tersebut tidaklah mengurangkan martabat dan kedudukan mereka, ka khafifil maradi, seperti apa? Sakit yang ringan. Jadi kita baca syarah dia, syarah yang terdapat dalam kitab Nuruz Zalam, syarah bisyarhi Aqidatul Awam, yang disusun, yang dikarang oleh Syekh Umar Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i. Ay yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna al-ja'iza fi haqqi rusuli wal anbiya'i alaihimus salatu wassalam wuqu'ul a'radil bashariyyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-'aliyyah kal maradil khafifi wa nahwihi كالأكل والشرب والبيع والشراء والسفر والقتل والجروح والتزوج ودخول الأسواق. يعني يجب على كل مكلف, wajib ke atas setiap mukallaf, wajib syara', an ya'taqida anna al-ja'iza, bahawa dia beriktikadkan bahawa al-ja'iza fi haqqi rusli, bahawa para rasul memiliki sifat harus bagi mereka. Para rasul dan para nabi memiliki sifat harus bagi mereka ke atas mereka alaihimus salatu wassalam. Apa yang harus bagi mereka? Wuqu'ul a'radil bashariyah,
iaitu mengalami ataupun berlaku pada mereka sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat ataupun kelakuan-kelakuan kemanusiaan allati la tuaddi ila naqsin, yang mana kelakuan tersebut, sifat tersebut tidaklah membawa kepada kekurangan pada martabat mereka yang tinggi. Para rasul, para nabi pun lakukan seperti mana yang manusia lain lakukan. Contohnya akan kita bahaskan pada kenyataan yang akan datang. Kal maradi, seperti apa? Kal maradil khafif, seperti sakit yang ringan. Contoh Nabi demam, Nabi sesama, Rasul demam, Rasul sesama. Itu semua sakit, kategori sakit yang ringan lah. Yang wanahwihi, dan seumpamanya. Dan boleh kita kiaskan lah kepada yang lain. Kal akli wa syurbi, kalau kita dengar dulu ada kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah dongeng yang menceritakan tentang para nabi terdahulu. Antara kisah Israiliyat adalah kisah Nabi Ayub, kan? Nabi Ayub yang ni antara yang famous lah, antara yang masyhur kisah dia, bahawa Nabi Ayub ni terkena penyakit kusta ataupun sopak, yang mana sehingga kan ada ulat-ulat yang menghinggap kepada tubuh Nabi Ayub alaihi wassalatu wassalam. Begitu. Jadi kisah tersebut kita tolak. Kita tolak kisah tersebut sebab apa? Kisah tersebut termasuk dalam kisah Israiliyat. Itu istilah dia. Kisah Israiliyat, yang mana semua benda tersebut yang berlaku, yang dikatakan sebagai berlaku kepada Nabi Ayub tersebut adalah kisah ataupun perkara yang akan mengurangkan martabat dan kedudukan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi tak akan berlaku punyalah benda tersebut. Benda itu mustahil berlaku kepada para nabi, sebabkan apa? Sebabkan benda tersebut akan mengurangkan martabat dan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian wasyubri kal akli, seperti makan, minum, wal bai'i, berjual beli, wasyara'i, apa lagi? Berpergian, bermusafir, wal qatsli, perang, terlibat dalam peperangan, wal juruhi, kemudian luka, wat tazawuji, kemudian nikah kahwin, wa dukhulil aswaq, kemudian masuk ke pasar, wan naumi, dan tidur, lakin akan tetapi bi a'yunihim faqad duna qulubihim, akan tetapi mereka itu mata sahaja tidur tapi hati tak tidur. Para nabi dan para rasul ni, tuan-tuan dan puan-puan, mata saja tidur tapi hati tak tidur. Kita pula terbalik daripada tu, kan? Kita apa dia? Kita mata celik ataupun macam mana? Kita mata tidur, kita mata celik, hati tidur. Mata kita tengok tuan guru kan, tengok tok guru, tengok syekh, tengok walid. Mata kita tengok tapi hati kita tidur. Itu berbezalah dengan kita. Begitu. Para nabi dan para rasul, mata terpejam, kemudian hati terjaga. Mereka tak pernah tidur. Mata terpejam, hati terjaga. Beza dengan kita, mata terbuka, celik, cerah, tapi hati tidur. Dengan maksud apa? Tak fokus, lalai dan sebagainya lah. Begitu. Wa khurujil mani lakin bintila'il awiyah, keluar mani dan sebagainya. Itu semua perkara yang kata berlaku juga kepada para nabi dan para rasul. Apa dalil kepada sifat harus bagi rasul ni? Wad dalilu ala jawazi zalika al musyahadatu li anna man hadarahum syahada al a'rad al bashariyah allati waqa'at bihim wa man lam yahdurhum ballaghahu al khabar al mutawatir ala dhalik. Dalil tentang sifat harus bagi rasul ini adalah al musyahadah, iaitu orang hadir yang menyaksikan. Dalil kepada para rasul, para nabi ni memiliki sifat harus adalah para sahabat, mereka yang hidup di sekeliling nabi, di sekeliling rasul, yang menyaksikan kelakuan, ahwal, keadaan peribadi nabi, yang menyaksikan sifat-sifat manusiawi ataupun sifat-sifat kemanusiaan yang berlaku pada diri nabi, pada diri rasul. Tengok nabi makan, tengok nabi minum. Sebab tu kita tengok kalau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok syama'il dia, nak tengok kepribadian nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok kepada syama'ilun nabi, syama'ilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nabi makan, nabi minum, nabi berjalan, bagaimana nabi masuk ke tanda dan sebagainya. Itu semua diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kelakuan, segala kelakuan, sifat
tingkah laku tu semua serupa dengan manusia biasa, akan tetapi ada keistimewaan, ada perbezaan sedikit lah dari cara jalan Nabi. Sebagai contoh kan, cara jalan Nabi akan jalan seolah-olah menuruni bukit, disebut dalam syama'il Nabi. Dan kita pun bila tengok Nabi berjalan sebegitu, bolehlah kita ikut sebagai satu sunnah yang baik, yang bagus diikuti lah, sebagai satu simbol kepada bersungguh-sungguh nak capai ataupun nak menuju ke arah sesuatu. Jadi orang turun bukit ni, cuba tengok orang turun bukit kan, nampak macam dia optimis, nampak macam dia bersungguh-sungguh nak dapatkan satu benda. Begitu, bukannya jalan leweh, jalan seret kaki, seret kasut dan sebagainya. Itu semua tanda-tanda orang yang malas, tanda-tanda orang yang tak fokus lah dengan apa yang dia lakukan. Begitu. Nak cerita dekat sini bahawa Nabi juga berkelakuan seperti manusia yang biasa. Akan tetapi adalah kelebihan, ada keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi, yang khususkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu. Kata kat sini, dalil tentang sifat harus bagi Rasul itu adalah kesaksian, al-musyahadah. Kerana orang yang hadir, yang menyaksikan syahadat a'rad al-bashariyah, orang yang hadir bersama para Nabi dan Rasul menyaksikan sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat kemanusiaan allati waqa'at, yang terjadi pada diri Nabi. Wa man lam yahdurhu, orang yang tak hadir bersama mereka, orang yang tak melihat Nabi, maka tak akan menyaksikan apa kelakuan Nabi, apa dia punya sifat harus yang berlaku pada Nabi. Maka sampailah berita tentang perkara ini melalui khabar mutawatir, berita daripada orang yang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berbohong tentang perkara tersebut. Jadi perkara-perkara seperti kelakuan Nabi ni diriwayatkan daripada sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in sampailah kepada kita. Begitu. Itu dalil dia. Kemudian wa ammal a'radul mustahilah, wa ammal a'radul mustahilatu alaihim kal barasi wal juzami wal anati wa sawadil jismi was samami wal ama wal bakam wal shalal wal araji wal auri wal lakinati wal lakinati was syatari was syarami was tharami wa kulli sifatin dani'atin mustahilatun alaihim li'annaha naqsun. Adapun sifat-sifat manusia yang mustahil bagi Nabi, ke atas Nabi dan Rasul, seperti apa? Penyakit kusta, juzam, wal anah, wasawadil jism, masyahwat, wasamam, apa lagi? Tuli, pekak, bisu, wasyalal, buta sebelah mata, wal araj, berat lidah untuk berbicara, wal aur, juling, sumbing, tanggal gigi depan, dan segala sifat yang hina adalah mustahil bagi para Rasul. Kerana apa? Kerana sifat tersebut boleh mengurangi darjat mereka yang mulia. Ini disebut dalam Nuruz Zalam, syarah kepada Akhirat Awam. Kita baca sedikit daripada kitab ini, Sifat 20 Suatu Pengenalan Asas. Dalam bab sifat harus bagi Rasul, untuk kita menambah sedikit maklumat lah berkenaan dengan sifat harus bagi Rasul. Kita tengok. Okey. Sifat harus bagi Rasul. Para Rasul harus ataupun jaiz bersifat dengan sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat kemanusiaan. Al-a'radul basyariyah, yang tidak mengurangkan martabat mereka. Ini yang kita dah sebutlah. Yang tinggi seperti makan, minum, lapar, dahaga, berjalan, berjual beli, berperang, menaiki tunggangan, tidur, berkahwin, sakit yang ringan, mengembala kambing, pergi ke pasar, melakukan jima' dengan isteri yang halal, memiliki hamba-hamba dan sebagainya. Itu semua harus bagi Nabi. Dalil nakli dia apa? Apa dalil nakli? Kalau tadi dalam kitab Nuruz Zalam ni, Allamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Syafi'i ni sebut dalil akli. Sekarang ni kita tengok dalil nakli dia.
wa ma arsalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ini dalam surah Furqan ayat ke-20. Surah Furqan ayat ke-20. Allah Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus para rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan orang-orang yang tentu makan minum, orang-orang yang makan dan minum, dan orang yang berjalan di pasar-pasar. Nak tunjukkan bahawa perkara tersebut harus berlaku bagi para rasul dan para nabi. Begitu. Walaqad, dalam surah yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan para rasul sebelummu dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan. Dan harus bagi para rasul berkahwin dengan isteri-isteri mereka, dan harus bagi rasul ada zuriat keturunan. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayyub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit sedang engkau saja yang lebih mengasihani daripada segala yang mengasihani. Itu ditimpa penyakit yang ringan saja, bukan yang seperti mana yang diriwayatkan oleh kisah-kisah Israiliyat sampai ada ulat lah kan yang di kepala Nabi Ayub. Kemudian kalau Nabi rukuk atau Nabi sujud, ulat tersebut jatuh kepada tempat sujud. Itu semua benda-benda yang mengurangkan martabat dan kedudukan Nabi kita alaihi wassalatu wassalam. Wa ala nabiyina afdhalus salatu wat taslim. Okey. Burhan ni dalil macam dalam kitab Nurul Zalam. Sifat manusiawi yang ada pada rasul disaksikan oleh ramai orang pada zaman mereka. Al-a'radul basyariyah, kelakuan Nabi, makan, minum, masuk ke pasar dan semua-semua yang tadi tu dilihat, disaksikan oleh ramai orang dalam kalangan para sahabat pada zaman mereka. Bagi orang yang dapat melihat, mereka mendapat khabar mutawatir tentang sifat manusia para rasul. Begitu. Okey. Jadi apa hikmah? Kita tengok pula apa hikmah adanya sifat halus bagi rasul. Ia menolak pendapat golongan Nasrani yang menyatakan bahawa rasul bersifat dengan sifat ketuhanan. Orang Kristian ni anggap Nabi Isa ni ada sifat-sifat ketuhanan. Jadi kita tolaklah kenyataan para rasul, termasuklah Nabi Isa ni memiliki sifat ketuhanan. Bahkan Nabi Isa pun seorang manusia biasa tetapi dikurniakan wahyu kepadanya. Begitu. Itu beza dia. Yang kedua, ia juga menolak pendapat golongan kufar Mekah yang mengatakan rasul bersifat dengan sifat malaikat, yang menyebabkan mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Tolak pendapat orang kufar, orang kafir Quraisy Mekah yang menyatakan bahawa rasul ni mesti dalam kalangan para malaikat. Maksudnya rasul mesti tak buat dosa, rasul ni mesti tak boleh bergaul dengan manusia dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala turunkan Nabi dalam keadaan Nabi tersebut seorang manusia dan bergaul dengan manusia. Begitu. Tolaklah, menyanggah pendapat golongan kufar Mekah tersebut. Yang ketiga, menafikan sifat yang berlaku pada rasul tersebut, menafikan para rasul yang bersifat dengan perangai yang tidak elok seperti tamak, kasar dan sifat-sifat keji yang lain. Kemudian yang keempat, ia menafikan para rasul berpenyakit dengan sakit yang boleh menurunkan martabat mereka seperti gila, sopak, kusta dan lain-lain. Begitu. Nabi ni tak gila, tak sopak, tak kusta. Sebab apa? Semua sifat tu mengurangkan martabat dan kedudukan para nabi dan rasul kita alaihi wassalatu wassalam. Begitu. Jadi kita sebenarnya telah hampir membahaskan keseluruhan 50 akidah yang wajib dipelajari oleh seorang mukallaf. 50 simpulan akidah, simpulan keimanan, kita telah menghabiskan kesemuanya sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, 20 daripada sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil,
kemudian 1 sifat harus 41. Kemudian 4 sifat apa dia? Wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, kemudian 1 sifat harus bagi Rasul. Kita sebenarnya telah menyempurnakan 50 simpulan keimanan yang mana sepatutnya kita dah simpul mati dalam hati kita, dalam kita punya sanubari kita lah. Sebenarnya kita telah belajar dalam bab ma'rifatullah tadi tu, kena ada simpulan ataupun i'tiqad yang jazam, kemudian kena selari dengan waqi', kemudian kena ada dalil, barulah terhasil ma'rifatullah dalam diri kita, begitu. Itu yang kita dambakan. Itu tujuan kita belajar akidah, belajar tauhid ni, terutamanya sifat 20 ni ataupun sifat 50 ini, insya-Allah. Jadi sampai situ dulu perbahasan kita berkenaan dengan sifat harus bagi Rasul. InsyaAllah pada minggu-minggu yang akan datang kita akan masuk pula kepada tafsir kepada para Nabi. Para Nabi atau para Rasul secara khususnya. Ada 25 para Rasul yang wajib kita imani. Kita akan membincangkan, kita akan bahaskan pada minggu depan insyaAllah. Kalau Allah bagi izin, kalau Allah bagi umur yang panjang, kita bertemu lagi insyaAllah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الصبح بدا من طلعته والليل دجى